Pertama-tama dan selama-lama, marilah kita rafak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas nikmat iman dan Islam, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita berbagai nikmat. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat yang telah saya bacakan tadi, ayat yang terkandung di dalam surah Fussilat ayat ke-30. Surah Fussilat ayat ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka-mereka yang mengatakan, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, InsyaAllah pada minggu ini kita akan lihat pula yang disebut mengenai apakah itu istiqamah, yang disebut maknanya sebagai istimrar, satu perlakuan yang terus menerus dilakukan, ibadah yang istimrar, yang kata Nabi SAW di dalam satu hadis, khairul amal adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amalan itu pertengahan tetapi berterusan. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan telah meninggalkan kita. Di mana pun semua pakai bercakap mengenai istiqamah, yang disebut sebagai istimrar, yang disebut juga sebagai konsisten dalam bahasa bombastik. Kalau yang tak faham konsisten, saya tak tahu nak kata apa. Kawasan ini memang kawasan yang ini konsisten, kompon, faham. Nah, yang tak faham kalau bahasa lain. Baik. Jadi perkara ibadah yang kita lakukan secara istimrar, yang di dalam bulan Ramadan yang lepas kita diajar di dalam madrasah Ramadan, sekolah Ramadan, yang kita boleh tunggu tuan-tuan.
Selepas solat Isya boleh tunggu 2 jam, 3 jam. Bukan calang-calang orang. Buat apa? Buat sembahyang sunat tarawih. Sunat. Tapi sebab apa? Selepas mana keluar daripada sekolah Ramadan, manusia itu tak boleh lakukan perkara yang istiqamah. Tak boleh nak duduk lepas maghrib. Tak boleh nak duduk lepas Isya. Kalau bulan Ramadan bukan sekadar 2 jam, bahkan ada setengah 4 tuan-tuan, dia buat 20 rakaat. Dia panggil pula Ustaz Tazkiyah, malam tu boleh pergi 3 jam. Tu tak sambung lagi dengan kisah opak dia pula lepas pada tu 4 jam boleh pergi. Sembang pula sampai pukul 12 malam di tepi-tepi surau, di tepi-tepi masjid. Nak bagi tahu bulan Ramadan manusia ni diajar, ditarbiah di dalam proses pentarbiahan di dalam sekolah Ramadan. Tapi selepas pada Ramadan, manusia kembali menjadi pelakon yang sebenar. Sebab tu tuan-tuan, lepas pada Ramadan, kalau dalam bulan Ramadan dulu semua pakat tengok dia ni pendatang asing juga, tak pernah main surau, tak pernah main masjid. Bulan Ramadan tak pernah tengok-tengok kat coy ada tu pun minggu pertama. Lepas pada tu koi surut mai akhir Ramadan, dulu kini dan selama yang satu sah. Lepas pula Ramadan belum tentu lagi satu sah, bahkan nak dapat satu sah pun pening kepala tu fikir. Kalaulah kita boleh lakukan perkara ini istiqamah, sebab itu perkara yang kita buat tak nanti kita buat banyak tuan-tuan. Bulan Ramadan boleh baca Al-Quran sehari satu juz, banyak. Bukan sikit tu, banyak. Walaupun setiap waktu dia baca 4 muka surat. 4 muka surat ni korang dia habis dalam masa 10 hingga 15 minit tuan-tuan. 10 hingga 15 minit ataupun 10 minit dia habis dalam masa satu waktu. Lepas pada sembahyang subuh dia baca 10 minit. Lepas sembahyang Zuhur dia baca 10 minit. Lepas sembahyang Asar dia baca 10 minit. Lepas Maghrib dia baca 10 minit. Lepas Isya dia baca 10 minit. 50 minit. Tak boleh lagi masa yang dia peruntukkan itu 50 minit tuan-tuan. Tak sampai sejam. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala peruntukkan masa 24 jam. Tak kira lagi. 50 minit ni kalau nak kira ni, kira sikit lagi daripada tuan-tuan tengok cerita Kerana Kau Terpaksa Ku Relakan. Cinta 200%. Dan dengar kan? Saya tak tengok tuan-tuan, tapi cerita dia tuan-tuan, bila yang mendapat tuntunan yang tinggi lah kira. Waktu pukul 7 sampai pukul 8, 200% tu saya tak tahu berapa. Pukul 7 sampai pukul 8 boleh dia didik dia punya sembahyang maghrib sebab dia dah tengok cerita tadi. Dah cerita hari ini tuan-tuan mengenai istiqamah. Yang Nabi sebut khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang bertengah. Kalau kita tak mampu nak baca Al-Quran satu juzuk, kita tetap lakukan selepas pada bulan Ramadan. Jangan biar macam tu, sebab dah ajak Ramadan, dah ajak dah kita. Sebab tu kalau tak mampu tuan-tuan, kita ni makna kata cerai puasa apa? Yang bulan Ramadan dulu hebat tu, tengah puasa tu tak makan. Bahkan pula boleh pula tak isap rokok dalam bulan Ramadan. Tu tak tahan, kena ada malam ni. Nafas baru, tengok lepas Ramadan isap balik. Pergi suruh tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang, kalau bulan Ramadan tak isap, lepas pada Ramadan pun tak isap, cukup nikmat sungguh tuan-tuan. Tak ada dah perkara yang nikmat yang tuan-tuan dapat. Kehidupan kita tidak ada satu-satu perkara yang tidak baik kita tinggalkan. Syok. Ya, tak rasa syok. Mana nak rasa tak tinggal ke Ustaz? Jadi bulan Ramadan boleh 30 hari, boleh sebulan tak isap rokok waktu pagi. Tak isap rokok waktu siang. Mai selepas pada Ramadan dia kembali kepada pelakon sebenar. Sebab tu muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala tegaskan pada ayat ke-30 ini,
Innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka-mereka yang mengatakan Tuhan kami Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka beristiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka beberapa malaikat. Dan malaikat itu berkata kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan janganlah kamu berduka cita. Sebab orang yang nak istiqamah ini perlu kepada pengorbanan, tuan-tuan. Maka pada akhir ayat ini Allah Ta'ala sebut, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berita gembira yang mereka peroleh syurga yang disediakan kepada mereka. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, bab istiqamah ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok lagi, bila mana sahabat-sahabat kita di bumi Palestin kena bedah macam-macam, tuan-tuan, kita pun boykot. McDonald boykot, bagus. Bukan kata tak boleh bagus, tuan-tuan. Lepas pada tu minggu depan tu Tesco pula boykot. Hantar dalam WhatsApp, hantar dalam Telegram. Lepas tu saya hantar balik di Ahad minggu depan. Sekali lagi kita boykot rokok, senyap semua. Pasal apa? Kan? Tak boleh nak boykot rokok. Pasal apa? Rokok bagi 12% kepada negara Israel. Lagi banyak. Kan? Lagi banyak, tuan-tuan, yang kita boleh boykot. Tesco sebab benda makan. Ada yang sampai tahap pergi makan nasi lemak dalam Tesco, dalam McDonald. Makan nasi lemak dalam McDonald. Nak menyatakan rasa tak puas hati sebab McDonald bagi sumbangan kepada negara Israel. Ni rokok yang dekat mulut kita, tuan-tuan, bukan sekadar dia bagi kepada negara Israel, bahkan juga boleh merosakkan badan tubuh kita. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang istiqamah, yang menjadi manusia yang konsisten untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun perkara sedemikian sedikit, tetapi menjadikan kita istimrar, terus menerus melakukan ibadah. Di dalam bulan Ramadan kita boleh bangun tiap bulan, mai bulan selepas pada Ramadan pun tetap juga kita peruntukkan masa untuk bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan mukadimah tadi dapat manfaat bagi kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir juzuk amma pada muka surat 29. Saya rasa saya baca dalam muka surat 29 ni. Tidak. Dan 30. Jangan tengok balik semua. Muka surat 30. Okey. Tafsir. Ya, 29 itu dia punya ayat. Nah. Kita baca ulang balik. Lalu kita langkah balik ini muka surat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita akan tengok tafsiran daripada ayat ke-33 sehingga ayat ke-42. Fa idza ja'atis shakhah, dan apabila datang suara jeritan yang dahsyat, iaitu tiupan sangkakala yang kedua. Yauma yafirul mar'u min akhihi, pada hari ketika manusia lari daripada saudara, wa ummihi wa abihi, dan dari ibu dan bapa, wa sahibatihi wa banihi, dari isteri dan anak-anak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, setiap orang daripada mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan diri mereka. Wujuhun yawma idzin musfirah, banyak muka pada hari itu berseri-seri. Dhahikatun mustabshirah, tertawa dan gembiranya. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah, dan banyak pula muka
muka pada hari itu tertutup debu. Tarhaquha qatarah, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itulah orang-orang kafir lagi derhaka. Pada ayat yang kita dah baca dan tuan-tuan sebelum Ramadan dulu, bermula daripada ayat ke-33 sehingga ayat ke-42 ini, Allah Ta'ala nak cerita situasi hal keadaan bagaimana manusia itu dibangkitkan, datang kepada mahsyar. Manusia itu dibangkitkan dengan tiupan sangkakala yang kedua. Sokoh. Apabila malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Kita belajar dah sebut dah, mungkin saya sebut dah di sini tuan-tuan. Kita tak perlu wajib mengetahui alatan apakah yang malaikat Israfil tiup. Tak boleh fikir macam mana dia punya alatan, tak perlu. Yang kita kena adalah percaya bahawasanya akan ada tiupan sangkakala yang kedua. Duk fikir macam mana tiupan ni, apa alat tu macam saxophone ke? Saxophone yang Ahmad Nawab pakai ke? Tak, tuan-tuan. Tu selalu fikir macam mana hal keadaan alat tersebut. Tetapi wajib percaya manusia ini akan dibangkitkan buat kali kedua. Sangkakala kedua, apabila ditiup sangkakala kedua, manusia ini akan berbondong-bondong. Tuan-tuan boleh rujuk dalam tafsir surah Zumar. Tuan-tuan tengok wasifat ladzi itu. Ada dua golongan. Yang pertama, golongan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hal keadaan mereka? Dalam surah ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala rakamkan hal sedemikian. Cuma dalam ayat ini yang kita nak baca di tafsiran juga ada dua keadaan. Saya bagi sinopsis dulu sebelum kita baca tafsiran. Iaitu golongan yang pertama, orang yang dibangkitkan dalam keadaan muka yang berseri-seri, tertawa ria, excited, seronok, nak pergi masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana Allah Ta'ala bangunkan mereka ini dengan tiupan sangkakala yang kedua, manusia yang dia tahu dah dia nak dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ni very very excited, tak sabar dah nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitu golongan yang pertama, dibangkitkan dalam keadaan muka mereka yang berseri-seri. Bahkan juga ulama sebut mereka ini dibangkit dalam keadaan muka yang bersinar-sinar, bercahaya, tuan-tuan. Manakala hal keadaan golongan yang kedua, mereka dibangkitkan dalam keadaan muka yang gelap gelita. Gelap gelita, tuan-tuan, bahkan berdebu penuh. Ini golongan yang kedua. Dan juga mereka ini dah tahu dah bahawasanya balasan mereka adalah neraka. Mereka ni dalam keadaan, kita tengok pula dalam surah Sajadah yang disebut dulu, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala pertontonkan hal keadaan manusia yang berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka ini penghuni neraka juga melihat hal sedemikian, maka mereka pun nakisu ru'usihim, menundukkan kepala mereka, 'inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Maka mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana absarna, sesungguhnya kami telah melihat, wa sami'na, dan kami telah mendengar, farji'na na'mal salihah, maka berilah kami peluang untuk pulang ke dunia untuk beramal salih. Inna muqinun, sesungguhnya kami berada di kalangan golongan-golongan yang bertakwa, yang mempercayainya. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah malam ini kita akan cuba habis surah ini, tuan-tuan. Tengok pada muka surat ke-30.
Muka surat ke-30, paragraf 2. Speaking English sikit malam. Lama lah. Kami tak boleh nak speaking English. Mereka tak faham. Sini kena kata speaking English memang kena speaking English. Mereka tak dah dulu masa masuk dulu. Ustaz, kalau Ustaz boleh cakap English lagi bagus. Saya takut saya cakap English tuan-tuan tak faham. Nah, tapi ada sikit-sikit tu cuma tu tuan-tuan jangan pelik lah. Memang biasa macam tu dah saya. Sikit-sikit tu cakap English tu biasa lah tuan-tuan. Takut keluar bahasa India. Yang tu takut yang tu tuan-tuan. Baik, tengok yang perenggan yang kedua. Pada ayat-ayat yang akan kita tafsirkan sekarang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah berkata, kalau mereka tidak juga hendak tunduk kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah disampaikan kepada mereka, maka hendaklah mereka mendalam-dalamkan fikiran dan memikirkan jauh-jauh akan keadaan dan penanggungan mereka bila datang saqah. Allah Ta'ala sebut seolah-olah ayat ini memberi gambaran kalaulah manusia yang tak mau ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingkar kepada hari pembalasan, tak percaya bahawasanya akan ada hari pembalasan, maka mereka ini ingat betul-betul dalam kepala otak bahawasanya akan ada hal keadaan mereka ini. Macam mana hal keadaan mereka ini bila mana datangnya hari pembalasan. Bila mana dah tiup sangkakala kedua tu, manusia dah dibangkitkan, masa tu baru dah fikir. Jadi macam saya sebut tadi, minta pada Allah Ta'ala nak kembali ke dunia. Tak boleh dah tuan-tuan. Sebab nak pergi menuju ke pada masyarakat dan nak dicatat ataupun dikira catatan amalan masing-masing. Walaupun hal sedemikian Allah Ta'ala dah tunjuk dah bagaimana golongan yang akan dimasukkan ke dalam syurga dan juga pula golongan yang dimasukkan ke dalam neraka. Baik. Saqah yang kita baca saqah tu, saya rasa 3 kali dah tanya sini tu. Tak tahu ingat tak ingat lagi. Saqah tu kita baca dengan 6 harakat. Nama dia mad lazim kalimi musaqqal. Ataupun orang sebut mad lazim musaqqal kalimi putih. Tak ada masalah tuan-tuan. Jangan debat pula dah mad lazim kalimi musaqqal kami belajar. Tak, kami belajar mad lazim musaqqal kalimi putih pasal belajar pergi macam mana pun yang penting baca putih. Kalau pandai bilah nama panjang, guna panjang, lah kali mai baca. Walaqali 3 kali tak ada. Sampai juga sini tuan-tuan. Fa idza da'atis sakhah, dia kena tekan pula sebab musaqqal berat. Macam kita baca dalam surah Al-Haqqah tu. Al-Haqqah. Kalau baca tak tekan Al-Haqqah. Bila tak memang kita tak bukti dia baca dengan okey ya. Dia dengar okey tapi dia tak tekan tu kan, masih lagi tak mencapai martabat mustaqqal. Baru martabat mufaffaf iaitu ringan. Al-Haqqatu mal-Haqqah. Nanti akan semua perkara itu. Nanti tu dah bila baca Quran ni bukan kita nak nanti. Memanglah nanti sebab kita tenang tu kita guna. Tapi seronok bila kita boleh baca Quran tu kan. Tak mahu orang yang baca pokak tak boleh dia satu tu. Tak boleh nak habis 5 minit tak boleh nak habis satu kot, tapi dan boleh dia sungguh-sungguh tuan-tuan. Saya pengalaman cerita kat Kuala Betul tu tuan-tuan. Mereka belajar daripada baca Al-Quran. Ya alhamdulillah. Juzuk 25. Saya pun tak sabar nak habis sebab tak larat habis. Jom tuan-tuan, Kuala Betul. Nak lepas subuh dia. Kan kita berjemaah dengan tapi kita nak habis cepat sikit, kita tak larat nak pulang. Kuala Betul dulu tuan juga bayangkan. Saya daripada bisa untuk saja untuk mandi dah boleh hafal dan jalan berkurang macam mana. Kan dulu dia pun sedap tapi bila dah cekap sikit 35 minit sampai. Sebab tu
Tapi nak cerita tu kan daripada baca Iqra sampai nak juz 27 tahun. Boleh recited kan semua-semua depa apa? Depa istiqamah sungguh tuan. Ini cerita orang perempuan lah. Orang lelaki dia terasa lah. Orang perempuan dia tu memang dia istiqamah mengaji Quran. Jadi mat lazim kalimah musaffah. Ada satu lagi perkataan yang ni kalau kita jumpa tu susah sebab dia ada dua mat lazim kalimah musaffah dalam satu kalimah, dalam satu perkataan. Qala atuhajjuni, dua, dan ada juga wajibah benar di situ. Ya. Jadi kalau kita belajar, alhamdulillah kita nampak kan. Kita belajar tapi kadang-kadang nampak itu biasa. Jangan kita belajar lupa tak belajar terus. Jadi mana ada orang belajar kita belajar lagi nampak rupanya aku ni rumpung benar. Belajar lagi. Ya. Ilmu yang ini yang kita dapat ni tuan-tuan, yang kita ada, bukan ilmu yang kemarin kita belajar. Yang baru ni kita belajar ni bukan dalam juga. Ya, ilmu yang kita dapat hari ni dalam mungkin masa sekolah muda dulu tu guru ustazah, cikgu ajak saya, cikgu Amar ajak saya kan dulu. Lagi pun dapat. Ya. Keberkatan guru dulu. Yang ini tak ada kan. Ini bukan tak tahu mana murid tu. Dia tak nampak tentang keberkatan. Isu banyak. Kerana sekolah yang banyak tuan-tuan. Bukan nak salahkan cikgu, bukan nak salahkan ibu bapa. Saya tak boleh kata yang banyak ajak nak kita kepung dalam rumah. Di sekolah pun cikgu dah kepung. Tak mana tuan. Adakah environment suasana kesekitar Allah Alam tuan. Jadi itu kita doa. Baca Yasin dulu juga kalau itu tak boleh buat saya. Kamu surah Yasin boleh minum, tak boleh buat saya. Macam-macam. Baik. Kita tengok soqah tu, iaitu suara gemuruh yang amat dahsyat dan hebat. Satu suara yang hebat, yang dahsyat sehingga mana, yakni suara yang timbul kerana bunyinya keruntuhan alam dunia ini di waktu datangnya kiamat. Kan sangkakala ada dua, satu sangkakala pertama. Kan sangkakala pertama habis. Lingkup habis. Semua prasarana dunia alam semesta semua lingkup. Hancur. Kita dah baca dalam surah Nabah, Nabah. Habis. Langit tergulung, hancur, bintang semua jatuh, tak bergerak di atas orbitnya. Kan? Bukit gunung ganang terbang macam kerkatu. Manusia jadi macam pasir. Habis hancur. Ada pula dalam surah lain, gunung ganang juga menjadi seperti mana Fata Morgana. Ya. Hancur jadi macam Fata Morgana, pasir yang tak nampak. Itu hal keadaan kiamat. Macam mana? Allah Alam. Kita boleh sebut berdasarkan kepada ayat Al-Quran. Tak boleh nak bagi tahu bila yang berlaku kiamat. Walaupun ada calculation kan, kawan kira kalkulit menjadi 2015 kali berapa hari berapa jam, macam-macam dia fikir laut ni kedalaman macam-macam dia. Dan ni dengar macam-macam tuan. Dan calculation menggunakan angka tuan. Jangan dia bawa kita lebih fikir, nak fikir pula dengan angka ni berapa, darab ni, tolak ni. Orang lain suka macam tu. Kita tak terpindah, kita tengok ibadah kita. Kita cari pula Imam Mahdi, mana satu Imam Mahdi. Kan? Mesti orang bagi belakang. Sebab ni nak tengok orang cocok kenabian. Sebab nama Muhammad bin Abdullah. Kita Muhammad bin Rasyad tu kan. Macam-macam juga. Tapi saya kalau Muhammad bin Rasyad, kalau saya mengaku saya Imam Mahdi, ramai. Ramai tu kan. Tu yang mengaku jadi Imam Mahdi tu tak ada kerja apa-apa. Tu pengikut ramai. Yang Melayu. Yang Melayu pun. Dia sebab dia cari Imam Mahdi. Apa kita cari Imam Mahdi? Memanglah Imam Mahdi nak berislamkan. Kita tak tahu sama ada daripada kita nak tunggu. Dan kita nak doa bagi hidup di zaman Dajjal tu apa. Kita nak doa
Allah nak lepasi fitnah Dajjal. Kalau boleh kita nikmatikan sebelum Dajjal turun. Ingat, kita nak tunggu sampai fitnah Dajjal. Kita ni amalan banyak kan? Dan kita mati awal pun amalan kita banyak kan? Yang kita minta mati cepat. Kadang-kadang jangan duduk ibadah saja buat Allah tak apa. Tak payah tunggu mana satu Imam Mahdi. Ya. Allah Alam. Hendaklah mereka memikirkan jauh-jauh bahawa ketika itu kerana hebatnya dan dahsyatnya keadaan dan penanggungan, manusia lari meninggalkan orang-orang yang biasa minta pertolongan kepadanya. Lari tuan-tuan. Pada orang yang minta pertolongan padanya pun lari. Kalau walaupun di atas muka bumi ini dia ada orang yang hebat, kepimpinan, orang yang ada jawatan hebat ni, orang yang disanjung, mai pada padang mahsyar tuan-tuan. Dan kita dah baca dah dulu bagaimana hal keadaan ayat di antara pemimpin dan juga orang yang dipimpin. Dah baca dah dulu dalam mukadimah dulu. Tak mengaku. Siapa dah? Dulu saya yang bawa Datuk Melaka ni. Saya ikut Datuk yang luluskan saya projek sekian. Yang siapa Datuk tak kenal. Sebab apa masing-masing nafsi. Ini kan disebut di dalam tafsiran tadi. Masing-masing tak mengaku. Sebab apa takkan dia nak tolong defend kawan dia, sedangkan diri dia pun belum tentu lagi. Ya, tentu. Supaya dia dapat terhindar sendirinya daripada segala sengsara dan berbahaya. Itu sebab dia lari. Ya, tak mengaku. Dengan segala ikhtiarnya, dia menyembunyikan dirinya. Bahkan kalau boleh nak sorok, nyorok habis tu. Ya. Walaupun ada pendapat mengatakan hari tersebut kesemua manusia bertelanjang. Ada pula yang Roman Spana ni yang cakap pandai kata syok orang belajar. Tak ada masalah dah tuan-tuan. Ni masa tu bukan cakap orang belajar, tadi disebut pula. Tak fikir bukan kata nak tengok orang lah. Diri kita pun tak tertanggung lah tuan-tuan. Diri kita pun tak tahu nak tahu di mana. Nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak tertanggung lah tuan-tuan. Ini kan pula nak bicara hal orang lain. Ya, baik. Supaya jangan kelihatan oleh saudara itu saudara bawah. Disembunyikannya pula dirinya daripada ibu dan bapanya yang telah berjasa banyak kepadanya. Lebih-lebih lagi laki dia bersembunyi diri daripada isteri dan anak-anaknya. Sembunyi. Dengan bukan cakap dengan orang biasa, dengan bapa, dengan mak sendiri pun kalau boleh nak lari lah. Bukan nak boleh, kalau boleh memang lari. Sebab apa? Tak tertanggung nak diri sendiri, nak tanggung hal orang lain pula. Isteri, anak-anak pun si bapa akan lari. Dengan isteri yang dia paling sayang pun dia tak buat nampak. Tak nampak, sebab apa tak buat tak kenal. Ya. Walaupun dulu di dunia punya semua nyanyi memori daun pisang. Kamu ni dulu pokok pisang dengan ada hujan. Cuma kamu di hatiku, dunia ini sepi ku rasa. Kamu ni kita tahu habis. Waktu tu saya ada zaman tu sekolah menengah tu ingat sampai gelar lagu. Wallahu kita dua zaman tu tuan-tuan petik lah lagu insya-Allah saya beli. Astagfirullahaladzim. Dan cerita lagi masa zaman di dunia tu tuan-tuan bercinta sampai tahap tu. Dunia ni sepi sebab apa? Sebab tak ada simpulan. Punya romantiknya. Akhirnya sekali bila berkahwin tuan-tuan, walaupun dia cinta sungguh kepada isterinya di dunia ni, mai hari akhirat tuan-tuan dia lari pada si isteri, lari pada si anak-anak sebab tak mau nak defend. Pasal diri sendiri pun belum tentu lagi. Baik. Telah sama
Pertama, dimaklumi bahawa manusia masa hidup di dunia suka mengorbankan apa jua pun, sekalipun jiwanya, untuk membela mereka-mereka yang tersebut di atas. Sanggup korbankan diri, tuan-tuan, kepada saudara yang terdekat, bahkan orang lain. Tak apa. Itu di dunia, tak apa, saya buat. Jangan risau. Tapi di hari akhirat, tak apa, aku buat tak apa. Sebab apa? Sebab diri sendiri, masing-masing berfikir diri sendiri. Tetapi di akhirat lainlah adanya. Tetapi pada hari akhirat lain pula hal keadaannya. Tak sama di dunia, tuan-tuan. Manusia di waktu itu masing-masing menguruskan diri sendiri-sendiri. Kerana hebat dan beratnya urusan dan penanggungan masing-masing, yang meminta segala tenaga yang ada pada diri satu persatu sehabis-habisnya, maka tiap-tiap orang yang di waktu itu tidak lagi ingat kepada orang lain, sekalipun saudaranya, ibunya, bapanya, isterinya atau anak-anaknya, apalagi orang lain. Kalau orang yang dekat pun dah tak ingat dah, tuan-tuan. Tak rasa nak fikir dah tentang isteri, tak rasa nak fikir tentang anak-anak. Ini kan pula orang-orang yang jauh daripada kaum kerabat dia. Nak fikir pula mengenai orang di luar negara. Masa tu tak, isteri sendiri pun tak fikir dah, tuan-tuan. Itu yang disebut dalam ayat yang kita baca tu. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tak fikirlah tentang keluarga-keluarga kaum kerabat yang terdekat. Di situlah manusia hidup bernafsi-nafsi. Hari itu baru nampaklah memang manusia hidup sendiri-sendirian. Tak duduk dah di dalam satu kumpulan, tak duduk dah dengan bermasyarakat. Sebab masing-masing berfikir, aku ni macam mana ni? Ya Allah, aku ni dibangkitkan dalam keadaan muka yang tak ada orang. Ya Rabbillah, ya Allah. Masa itulah keadaan. Memelihara dirinya masing-masing sahaja. Di waktu itu adalah manusia semenjak dari dunia didiami manusia sampai kepada manusia yang ada di waktu datangnya kiamat, terbahagi kepada dua menurut pembahagian yang besar. Penulis menyebut daripada diciptakan manusia, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Di pada masyarakat ini akan dikumpulkan segala-galanya, bermula daripada kaum Nabi Adam alaihissalam sehingga kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terbahagi kepada dua yang besar. Sebahagian di antara mereka bermuka terang dan bercahaya-cahaya yang menunjukkan bahawa mereka bersenang hati dan bersuka cita. Mereka tersenyum dan bersukaria. Dan tentu dan jelaslah bahawa mereka orang-orang baik-baik dan orang-orang yang taat dan takwa selama di dunia. Kaum yang pertama yang saya sebut pada sinopsis tadi, pada mukadimah tadi, tuan-tuan, hal keadaan manusia yang dalam keadaan dibangkitkan bercahaya, gembira, dhahikatun mustabsyirah. Seronok, excited nak masuk dalam syurga, sebab dah tahu dah syurga ni apa dia. Dalam syurga ada apa? Di antaranya benda-benda, perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kita dah baca dalam juzuk surah An-Naba, perkebunan anggur, macam-macam lagi. Ada lagi apa? Minuman saja yang kita dah tengok 3, tuan-tuan. Tadi saya dah sebut 3 dah dulu. Yang kita jumpa baru 1, iaitu ayat mata ayat tasnim. Tadi buat ya? Tasnim tak ada. Ayat mata ayat, tuan-tuan, tasnim. Ayat mata ayat yang keluar daripada atas, bukan daripada bawah. Kalau di dunia ayat mata ayat daripada bawah. Tasnim. Ayat bendera yang nama tasnim tu, kalau tuan-tuan beli satu kontena, ni ayat mata ayat surga. InsyaAllah, tuan-tuan. Kalau ini syekh pula.
Yang kedua, ayat salsabila yang disebut di dalam surah Al-Insan, yang minum tak rasa haus selama-lamanya. Jadi ayat ni minum tengok mesti haus balik. Ayat kedua nama salsabila. Salsabila itu dalam surah Al-Insan, yang minum tak haus selama-lamanya. Yang ketiga, arak yang tidak memabukkan dan disil dengan bau kasturi. Itu di antara ayat-ayat minuman-minuman yang Allah Ta'ala sediakan di dalam syurga. Macam-macam lagi disebut. Tapi di dalam semuanya nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala sediakan di dalam syurga ini, tuan-tuan, satu nikmat yang paling hebat yang disebut di dalam tafsir surah Yasin. Dalam surah Yasin, tuan-tuan, ayat Salamun qawlan min rabbir rahim. Itulah di antara nikmat yang paling hebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi salam kepada penghuni syurga. Itu paling nikmat yang paling hebat di antara nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala sediakan di dalam syurga. Sebahagian besar yang lain bermuka keruh dan kusut, penuh dengan debu. Debu yang dilapisi dan ditutup pula dengan cahaya gelap gelita. Mereka yang begitu keadaannya adalah orang-orang yang masa hidupnya di dunia ini tenggelam di dalam kekafiran dan kedurhakaan. Maka golongan yang kedua yang disebut, iaitu golongan yang dibangkitkan dalam keadaan gelap gelita, muka debu kusut masai. Mereka inilah di kalangan golongan yang berada di dalam kekufuran dan juga kedurhakaan, tak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tertulis dalam surah Zumar, tuan-tuan, bagaimana bila mana berbondong-bondong manusia yang nak dimasukkan ke dalam neraka, pergi ke neraka, tuan-tuan. Penghuni penjaga neraka mengatakan kepada mereka, adakah tidak ada orang yang umai bagi peringatan pada mereka? Sampai umai ramai sungguh ni, mai dalam keadaan berbondong-bondong ni ke dalam neraka nak masuk neraka ni, tak ada orang bagi peringatan kat mereka. Maka mereka menjawab, ada orang bagi peringatan, tetapi kami ingkar menerima peringatan yang telah diberikan oleh Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah kita akan sambung pada bulan hadapan. Jadi sekadar itulah kita akan masuk surah Takbir. Surah Takbir, iaitu begitu juga hal keadaan berlakunya, tanda-tanda berlakunya hari kiamat. Sekadar itu ada soalan. Ada ya? Ada soalan. InsyaAllah nanti kita ada soalan. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi, wa ma min barri wala. Yang baik adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lemah adalah dari diri sendiri. Mohon kemaafan jika terkasar bahasa dan seumpama dengannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdina fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi zinatil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an wa 'afina min kulli bala